Maya binti Zahadi, nombor matrik A175922 dari Fakulti Pendidikan tahun 1. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Puan Atikah kerana telah mengajarkan kami komunikasi lisan dalam bahasa Melayu. Komunikasi lisan dalam bahasa Melayu ini terdapat pelbagai variasi. Pertama, kami belajar pengucapan spontan. Pengucapan spontan merupakan pengucapan yang harus diberikan secara spontan selama 5 minit. Kami diberikan sebanyak 3 minit untuk bersiap. Bagi saya, pengucapan spontan ini sangat memberi kesan yang mendalam kepada diri saya kerana saya perlu bersiap dan perlu mengetahui isu-isu semasa. Yang diberitahu oleh Puan Atikah, ucapan spontan ini perlulah ada kata alu-aluan, ucapannya perlu yakin, sebutannya haruslah jelas dan ini memerlukan keyakinan yang tinggi untuk membuat ucapan spontan ini. Alhamdulillah, kami sekelas, kami semua telah berjaya mengharungi ucapan spontan ini dengan jayanya berkat usaha Puan Atikah sendiri juga dan usaha kami sendiri. Seterusnya adalah forum. Forum merupakan perbincangan secara berkumpulan. Kami diberi tugasan untuk membuat forum secara berkumpulan iaitu sebanyak 3 hingga 5 orang satu kumpulan. Dalam forum ini kami diberikan tajuk dan tajuk itu yang akan diulas oleh kami. Perbincangan ini merupakan perbincangan yang ilmiah dan kami perlu memberikan pandangan sama ada positif atau negatif langkah dan kesan. Dalam forum ini juga kami perlu sentiasa bersedia. Jadi sebelum memulakan forum, kami akan bersiap sedia seminggu awal untuk memulakan forum ini sendiri. Dalam forum ini juga kami haruslah mengolah atau menyusun ayat dengan sebaik-baiknya dan memberi idea yang bernas dan tepat. Malah pemilihan kata juga penting seperti ucapan spontan sendiri. Kami perlu menggunakan perkataan bahasa Melayu yang tepat dan tidak bercampur dengan bahasa Inggeris. Bagi saya, forum ini sangat membantu dalam melancarkan bahasa Melayu itu sendiri kerana pada mulanya saya menggunakan bahasa rojak atau bahasa campuran bahasa Melayu dan Inggeris. Setelah kami mempelajari komunikasi lisan dalam bahasa Melayu ini, secara tidak langsung saya telah mampu menggunakan bahasa Melayu dengan lebih baik dan lebih tepat. Akhir sekali, ujian penilaian kami ialah ujian temuduga di mana kami harus bersiap sedia dan perlu menjalani temuduga dan dianggap sebagai seseorang yang mencari pekerjaan. Kami seharusnya memakai pakaian yang sopan, berkeyakinan dan mempunyai keterampilan yang baik. Kami juga perlu bersedia dari segi pengucapan dan perkataan yang dikeluarkan untuk penemuduga. Kami juga perlu bersiap sedia lebih awal dan sudah diberitahu oleh Puan Atikah untuk bersedia seminggu lebih awal. Dalam temuduga ini, saya rasa amatlah penting untuk pelajar sekarang. Walaupun kami merupakan pelajar universiti, tetapi kami bakal bekerja dalam masa 3 hingga 4 tahun yang akan datang. Jadi, justru itu kita perlulah bersedia dari awal dan mengetahui kami harus bersedia untuk menjawab setiap soalan yang diajukan oleh penemuduga. Sepanjang kami berada di dalam kelas komunikasi lisan dalam bahasa Melayu, kami perlu bertutur dalam bahasa Melayu sepenuhnya. Hal ini kerana kami tidak boleh mencampur adukkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dengan cara ini, kami telah berjaya menguasai bahasa Melayu sedikit demi sedikit. Hal ini, selain itu juga, kami juga dapat menerapkan dan memartabatkan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian dan pertuturan seharian kami. Selain menambah pengetahuan dalam bahasa Melayu,
Pada mulanya, kami kurang beryakin dan kurang mengetahui secara mendalam tentang bahasa Melayu. Saya sendiri dan dalam kelas, kami satu kelas belajar bagaimana untuk menggunakan bahasa Melayu di dalam majlis-majlis tertentu seperti majlis formal dan majlis tidak formal. Dan seterusnya, kami juga belajar mengenai kesantunan bahasa. Dalam kesantunan bahasa itu, kami harus mengetahui gelaran-gelaran yang perlu diberikan kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih muda dan rakan sebaya. Kami juga belajar mengenai rujukan kehormat. Di dalam rujukan kehormat ini, kami harus mengetahui jawatan-jawatan yang dipegang dan cara untuk memberi rujukan kehormat kepada mereka seperti Perdana Menteri, Menteri Besar, YB dan sebagainya. Sekali berkenaan pandangan saya pada subjek citra iaitu komunikasi lisan dalam bahasa Melayu. Seperti yang diketahui ramai, subjek citra ini diberikan khas dari UKM kepada pelajarnya. Oleh itu, saya merasakan pada pandangan saya, subjek ini sangatlah penting. Walaupun ianya diiktiraf sebagai subjek citra, tetapi subjek ini banyak membantu saya dalam menuturkan bahasa Melayu yang baik. Pada pandangan saya juga, subjek ini banyak memberi kebaikan dan memartabatkan bahasa Melayu itu sendiri. Pada mulanya, saya merupakan seorang yang sangat pemalu dan tidak yakin untuk berhadapan di khalayak ramai. Tetapi setelah saya mengambil subjek ini dan belajar, dan saya dapati sebenarnya saya mampu untuk bercakap di hadapan ramai dalam bahasa Melayu sepenuhnya. Sebelum ini, saya banyak menuturkan dalam bahasa campuran iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tetapi setelah dipelajari, saya mampu untuk menuturkan bahasa Melayu dengan lebih baik dan saya merasakan bahasa Melayu ini merupakan satu bahasa yang sangat indah dan perlu diketahui oleh rakyat Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, saya merasakan bahasa Melayu ini wajib dituturkan dengan sebaik-baiknya kerana Melayu merupakan bahasa kebangsaan kita. Jadi, marilah kita sama-sama memartabatkan bahasa Melayu. Sekian, terima kasih.